A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang berkesempatan untuk hadir dalam salat subuh berjamaah kita, alhamdulillah. Kemudian kita sama-sama mendengar sedikit pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Allah di dalam Al-Quran dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para ulama. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah agama ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Kita dua tanggungjawab. Memberi nasihat senang, agak senang. Menerima nasihat tu yang payah sikit. Kan gitulah. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala sebut fadzakir. Apa tu? Dalam surah Al-A'la. Lupa ayat dia, tak apa, lain kali. Kita baca dari awal, ingat kot. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Berilah peringatan, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, sesungguhnya akan mengambil kebaikan daripada peringatan itu. Siapa yang ambil? Ada dua jenis manusia. Bila diberi peringat, ada dua. Apa dia? In nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Akan ambil peringatan itu orang yang takut. Orang yang takut pada Allah, ni ingatan untuk aku. Dia ingat gitu, dia akan ambil. Orang yang takut pada Allah, yang bimbang akan azab Allah Subhanahu wa taala, dia akan ambil peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa, akan yatajannabuha, jannabah ni apa ni, jauh. Junub kan, junub apa junub, jauh. Orang isteri ada junub, kita jauh-jauh sikit, kan. Ataupun kita panggil jamban ni jauh sikit, rumah jauh, kan. Sebab tu kat rumah tuan-tuan tak ada jamban, sebab jamban dalam rumah, kan. Jamban ini duduk sebelah rumah, sebelah. Jambi ni Serambi Mekah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka dua jenis manusia itu, wa yatajannabuhal ashqa, yang kedua akan menjauhkan diri, tak suka orang-orang yang ashqa. Ashqa ni apa? Celaka. Buka kitab tafsir, terjemahannya celaka, gitu. Bukan saya cakap dalam tu. Jadi antara orang yang celaka dan orang yang takut Allah, ditakut Allah diterima. Nasihat yang baik lah. Nasihat yang tak baik dia tak terima lah. Nasihat yang baik diterima, nasihat yang tidak baik dia akan tolak. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW, ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang saya nak sebut hari ini, iaitulah sambungan pada yang lalu, iaitulah lisan kita kepada Allah. 6 perkara, ingat tuan-tuan? 6 perkara lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebut sikit. Cuma ulang semula bagaimana Al-Quran kita. Al-Quran, lisan, lidah dengan Allah. Bagaimana Quran kita? Yang didisiplinkan setiap hari tu, satu hari semuka ke, satu hari setengah muka ke, ada yang lagi hebat satu hari satu juzuk, terpulang. Yang penting istiqamah. Bukan satu hari bantai sampai satu Quran habis, esok setahun dah tak baca. Bukan gitu. Betul Jadi sebaik-baik amalan itu sedikit, tak apa, semuka-semuka. Jangan satu huruf, satu baris pula. Sebaris sikit sangatlah. Bacalah satu muka, dua muka sehari. Jadilah. Tapi istiqamah setiap hari. Zikir kita macam mana? Doa kita, bangun-bangun tidur, apa yang kita ucapkan dulu? Apa yang kita ucap? Bangun, lega pada. Ataupun apa yang kita sebut dulu? Alhamdulillah sebut tak? Ke imam yang tukang bacakan doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah pertama kali doa kita ikut sama imam doa. Jadi tuan-tuan kasih Allah,
Sama-sama. Kejut anak sekolah nanti kan, esok dah mula sekolah ni. Kejut, bangun. Alhamdulillahilladzi, baca, mak bapak baca. Baca mulut. Kuat-kuat, anak tak baca ya. Bangun tidur tak baca, kita pun bangun tak baca. Kan? Baca imam yang aminkan. Kan? Kejut, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca. Kalau pandai terjemahkan sekali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, dan matikan kami. Anak mak ni dah mati terus ke ni? Kan tak bangun-bangun. Betul lah. Supaya anak tu biasa dengar. Mungkin dia tak akan rasa apa-apa masa dikejut tu. Mak ni tu bapak, ayah jaranglah kejut. Ayah kan bangun. Tu je bapak tu sekali-sekali datang. Kan betul. Mak lah kejut. Mak baca. Kalau bapak baca, anak tu pelik sikit. Alhamdulillahilladzi, bangun terus budak-budak tu. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Doa kita macam mana? Bangun pagi dah macam mana? Nak tidur macam mana? Itu adab kita dengan Allah. Secara lisan. Nak bincang lisan dengan Allah ni panjang. Banyak cerita dia. Dan kita akan rasa setiap perbincangan yang kita sebut, kita akan rasa kita kurang. Betul? Bincang Quran, kita rasa kurang. Bincang zikir, kita rasa kurang. Bincang tentang doa, kita rasa kurang. Jadi apa yang kita lebih dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan kasih Allah, basah lidah, zikrullah itu. Mudah-mudahan kita dapat. Jangan dalam hati saja, lidah kena sebut. Yang seterusnya, lidah dengan manusia. Ini nak kena jaga baik-baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadmanu li, siapa yang menjamin kepada aku dia dapat buat benda ni, aku jamin dia syurga. Dua benda ni, siapa yang dapat jamin diri dia tahan benda ni dalam dunia, jaga baik-baik, aku jamin dia masuk syurga. Dua, man yadmanu li, dua perkara. Siapa yang menjamin aku dapat buat perkara ni, artinya dia jaga bainal lahyaihi, dia menjaga dua benda di rahang dia. Dia jaga dua ni. Antara tu mulut, itu Rasulullah bertapis lah, maksudnya dia menjaga dia antara dua rahangnya, iaitu mulut. Jaga mulut. Sampai Rasulullah kata, falyakul khairan, cakaplah benda yang baik, cakap. Kalau tak ada benda baik nak cakap, falyasmut, diam. Kita bila suruh cakap benda yang baik, diam. Diam macam tu, terbalik pula dia punya. Cakap je, ada apa pendapat dalam mesyuarat? Apa, saya ikut je. Apa pandangan kau? Saya ikut. Tapi kalau bab ngumpat dalam tu, iya ke? Saya status bukan main banyak. Betul? Falyakul khairan, cakaplah benda yang baik. Kalau tak akan menyebabkan, kalau tak cakaplah benda yang, kalau tak diamlah sahaja, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kasih Allah, kita cakap benda yang tak baik, dosa dah. Tapi kita penyebab orang yang akan bercakap benda yang tak baik. Kita penyebab dia. Kita yang buat satu status, admin ni, orang pun buat balas. Kita penyebabnya. Jadi hati-hati keluarkan status atau apa-apalah maklumat dekat Facebook ke apa. Orang komplain, banyak view kita, banyak orang like, kerana dia punya ceritanya hangat dan panas, tetapi mengguriskan hati sebahagian manusia. Hati-hati itu. Semua akan dipersoal oleh Allah. Kita buat jahat, salah dah. Kita penggalak untuk orang-orang buat jahat. Hati-hati. Ini bahasa. Sebab itulah dalam kitab akhirnya untuk hari ini, tapi hari ini cuti kan, tak ada masalah cuti. Yang bekerja biasa pun hari Ahad kita cuti. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, dah ada yang nak merancang nak pergi Gelang Batah kan, macam-macam nak serapan dan sebagainya. Relax lah tu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Rasul dalam kitab Mukhtasar, tak silap saya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia kata tiga jenis manusia ni kita kena berlembut kalau cakap. Cakap dalam lembut. Lembut. Kan? Dengan Allah memanglah tak payah terbakit-bakit. Subhanallah, tak payah. Kan? Tetapi dengan manusia, tiga orang ni cakap slow-slow sikit. Tiga slow. Yang pertama orang tua. Kalau orang tua, Haji Jalil, orang tua ni umur berapa? 68. 68 maknanya
Tuan Haji belum tua lagi lah. Belum. Pandai ni lah. Imam berapa tua Imam? 70 kata dia. Maksudnya Imam masih muda lagi. Dia ngaku muda, tak apalah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau tanya saya 50 lah tua. Kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah, pada orang-orang yang lebih tua, bukannya tua, orang yang lebih tua dari kita. Kalau orang kita 20, 25 tua, lebih tua lah. Gitu je senang. Lebih tua dari kita, maka cakap slow sikit. Cakap slow sikit. Itu orang pertama, tua. Kalau nak berceramah depan semua tua-tua. Ada pernah saya dijemput ceramah dekat air baloi, tak silap saya, ingat saya, bapa apa ni, ayahandanya dan bondanya Cikgu Saiful, Ustaz Saiful, dijemput saya ceramah untuk hari jadinya yang ke berapa, 55 tak tahulah. Bayangkan bapa nyambut hari jadi yang ke 55. Kawan-kawan dia sebaya semua. Aku nak cakap apa? Saya nak cakap apa agak-agak? Itu 80, 70 macam mana? Tu tak boleh lah pidato. Kita apa gila nak cakap gitu. Kan slow. Orang tua bercakap dengan orang tua slow. Yang kedua, cakap dia bergurau-gurau lah, tak boleh gurau-gurau dan sebagainya. Yang kedua, perempuan. Tapi orang perempuan pun tak suka lembut-lembut sekarang ni. Jadi berlembut ataupun bergurau-gurau dengan orang tua, dengan perempuan dan anak kecil, budak-budak kecil. Jadi kalau jumpa anak kecil, jumpa orang tua, jumpa orang perempuan yang dia salah sekalipun, apatah lagi dia betul. Lagilah dia betul, jangan dikasari. Apatah lagi kalau dia salah sekalipun, slow. Bimbang kita mengganggu ataupun kita buat salah lebih daripada mereka. Orang tua, budak-budak, anak kecil yang belum balik, dan juga orang perempuan. Berlembut-lembut untuk tegur dia. Contoh apa dia? Contoh budak-budak berkeliaran dekat sini. Mana boleh masuk budak-budak? Slow. Budak-budak. Kau penampar, bodoh. Dengan bapa dengan anak bodoh sekali. Jangan gitu. Jangan gitu. Contoh tu contoh. Kan? Jadi hati-hati bila bercakap, kerana tuan-tuan kasih Allah, bila kita di pihak yang betul, kita menyampaikan benda yang betul, tapi dengan bahasa yang salah, kita akan dianggap salah. Dan orang yang buat salah tu, pula dianggap betul. Betul tak? Tu jaga bahasa kita. Mudah-mudahan diberkati Allah. Tu lisan dengan tu contoh. Dan dengan apa tu, 3 orang tu lah. Tetapi ada 2 lagi yang tak kira lah dia tua ke, dia muda ke, dia kanak-kanak ke, dia lelaki perempuan ke, 2 ni kena jaga. Lebih lagi kena jaga. Yang pertama, Allah kata dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu lebih tinggi suara kamu lebih daripada Nabi SAW. Kalau Nabi masih hidup, jangan lebih tinggi. Nabi tu tak kira lah muda ke daripada dia, lebih tua ke daripada dia, tak kira lah dia perempuan ke, dia lelaki ke, ngadap Nabi slow. Itu zaman Nabi SAW. Zaman kita, kalau ada hadis yang dibaca, imam baca lepas asar ke baca, qala Rasulullah, duduk sekejap. Kecil hati Nabi SAW kalau dia cakap orang jalan. Kalau Ustaz Alim tak apa. Tetapi hadis Nabi, imam baca, siapa pun baca, tak kira lah ustaz ke, siapa ke, anak ke, jamaah sama-sama saudara kita tabligh ke, baca, duduk sekejap. Duduk sekejap. Apatah lagi kuliah, duduk sekejap. Nak dibaca hadis, kalau cabut balik awal. Jangan sedang dibaca qala Rasulullah, bangun kita keluar. Tak menghormati Rasulullah SAW. Ni ada kuliah ni, hadis cabut dulu tak apa, balik dulu. Kan? Supaya tidak mengganggu. Kalau Rasulullah ada depan ni, dia mengganggu kita. Tuan-tuan kasih Allah, tu Rasulullah. 1, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan suara daripada suara Nabi SAW. Yang kedua, siapa dia agak-agak, tak kira lelaki perempuan, yang penting dia lebih tua. Orang ni, 2 ni, wakhfid lahuma janahak. Hendaklah kamu rendahkan sayapmu pada 2 orang tua kamu. Tak kira dia bodoh ke, buta kayu ke, orang mana pun, yang jadi bapa kita jahat ke, baik ke, rendahkan suara. Wa qul lahuma qawlan karimah. Berkatalah pada keduanya bahasa yang sangat lembut yang kamu boleh. Yang boleh apa yang paling lembut? Itulah kita gunakan bahasa untuk bapa kita. Nabi dah tak ada. Kita mendengar hadis sahaja.
Suaranya orang lain, yang baca orang lain, tapi hadis Nabi. Tapi mak bapak ada lagi, kalau ada, rendahkan suara. Jangan meninggikan suara. Siapa yang pernah meninggikan suara semasa hayat mak kita dan ibu kita, duduk sekejap. Ya Allah, aku pernah tinggikan suara pada mak ayahku dulu, walaupun aku minta maaf, dah minta maaf, dia dah maafkan aku, tapi aku rasa bersalah lagi. Ya Allah, jangan bawa main. Kullahuma qaulan karima. Cakap dengan dua orang ni dengan bahasa yang sangat paling mulia yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat macam mana? Paling yang kalau kita menghadap orang yang kita lembut suara, dialah dia orangnya, mak bapak kita. Mudah-mudahan kalau ada anak-anak kita yang mungkin 30-an, 20-an, yang sedang garang, sedang berkasar dengan mak, berkasar dengan bapak jarang, nak kena penampar dia. Berkasar dengan mak, bapak cakap, wajib beritahu anak supaya anak tidak mudarat sebab dia sedang menderhaka pada mak dia. Kau jangan cakap dengan mak kau macam tu. Jangan cakap dengan mak kau macam tu. Ni kali terakhir peluang, tak penampar sekali. Cakap dia tu. Dengan anak tak apa. Jangan cakap dengan, cakaplah. Ada kadang-kadang suami yang derhaka pada mak dia. Isteri kan cakap, abang tu mak abang. Kena nasihat, dengan mak bapak hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Tersambung lain kali. Banyak lagi 6 perkara, baru sebut 2. Mudah-mudahan akhlak kita terpandu di atas landasan yang benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qaulillahi taala al-Quran, insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.